Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang penyaduran dan penulisan logam. Penyaduran logam secara elektrolisis dilakukan dengan objek yang hendak disadur dijadikan katot. Logam penyadur dijadikan anod dan menggunakan larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadur. Misalnya, penyaduran cincin besi dengan logam kuprum. Anod kuprum mengayon menjadi ion kuprum 2. Kita boleh lihat pada setengah persamaan ini, Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Cu, dia menderma 2 elektron, dia melepaskan 2 elektron, jadi dia mengalami pengoksidaan. Ion kuprum 2 bergerak ke katot dengan cas dan terenap lalu membentuk lapisan nipis kuprum Cu di atas cincin besi. Mengikut persamaan setengah ini, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Dia menerima 2 elektron, jadi dia mengalami penurunan. Warna biru larutan kuprum 2 sulfat, CuSO4 tidak berubah kerana kepekatan ion kuprum 2 tidak berubah. Kadar atom kuprum mengayon pada anod adalah sama dengan kadar ion kuprum 2 dinyacas pada katot. Penyaduran logam secara elektrolisis. Dalam pernyataan tadi kita boleh ringkaskan dalam bentuk jadual. Kita lihat pada rada 1.33, pada bahagian kiri ini adalah anod dan pada bahagian kanan adalah katot. Pada bahagian anod kita mesti letakkan logam penyadur, iaitu kepingan kuprum. Kita boleh juga gantikan dengan argentum. Pada bahagian katot pula kita letak objek yang hendak disadur. Dalam gambar rajah ini, sudu besi yang hendak disadur. Kita boleh juga gunakan cincin besi, rantai, paku dan sebagainya. Jadi pemerhatian dan impresi yang kita dapat pada bahagian anod ini, anod akan semakin menipis dan mengalami pengoksidaan. Jadi kuprum ini akan semakin menipis dan dia mengalami pengoksidaan. Pada bahagian katot pula, pepejar perang terenap dan logam kuprum akan terhasil. Jadi persamaan setengah yang kita dapat, anod dia mengalami pengoksidaan, jadi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron, dia menderma 2 elektron. Manakala pada katot pula Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu, dia menerima 2 elektron, jadi dia adalah penurunan. Elektrolit. Elektrolit yang kita gunakan ini mestilah mengandungi logam yang disadur. Kalau kita gunakan kuprum, jadi kita boleh gunakan larutan kuprum 2 sulfat atau larutan kuprum 2 nitrat dan sebagainya. Penulinan logam. Logam kuprum atau juga dikenali sebagai tembaga ialah mineral dan unsur penting untuk kehidupan seharian kita. Logam kuprum ialah logam perindustrian utama kerana sifat-sifat kemuluran, kebolehtempaan, kekondensan elektrik dan haba serta tahan terhadap kakisan. Logam kuprum yang digunakan dalam pendawaian elektrik mesti 99.99% tulen. Ketulinan logam kuprum yang diekstrak melalui proses peleburan bijinya adalah dalam lingkungan 99.5%. Perbezaan ketulinan kuprum itu walaupun sedikit akan menjejaskan kekondensan elektrik. Untuk memastikan bahawa logam kuprum itu tulen, maka penulinan logam melalui proses elektrolisis dilakukan. Penulinan kuprum secara elektrolisis dilakukan dengan kepingan nipis kuprum tulen dijadikan katot. Kuprum tidak tulen dijadikan anod dan menggunakan larutan aqueous garam kuprum seperti kuprum 2 nitrat sebagai elektrolit. Anod kuprum tidak tulen mengayon membentuk ion kuprum 2. Kuprum larut untuk menjadi ion kuprum 2 dan berdasing terhimpun di bawah anod kuprum tidak tulen. Anod semakin nipis. Kita lihat pada persamaan setengah ini, Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Cu menderma 2 elektron melepaskan 2 elektron, maka dia mengalami pengoksidaan. Pengoksidaan mesti dia akan menipis. Pada katot kuprum tulen, ion kuprum 2 dinyacas membentuk atom kuprum. Pejar kuprum dienakkan dan katot kuprum tulen semakin tebal. Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Dia menerima 2 elektron. Dia mengalami penurunan, maka dia akan menjadi semakin tebal. Penulinan logam secara elektrolisis. Dalam slide sebelah kiri, kita boleh ringkaskan dalam bentuk jadual. Kita lihat pada rada 1.34. Pada sebelah kiri adalah anod, pada sebelah kanan adalah katot. Pada sebelah anod, kita mesti letakkan logam tak tulen. Pada sebelah katot, kita mesti letak logam tulen. Kita kembali pada rajah. Pada bahagian anod, kita letakkan kepingan kuprum tak tulen. Pada bahagian katot, kita letakkan kepingan kuprum tulen. Kedua-dua ini mesti menggunakan logam yang sama. Bezanya adalah tulen dan tak tulen. Pemerhatian dan impresi yang kita akan dapat, pada bahagian anod akan semakin menipis dan dia mengalami pengoksidaan. Jadi, kepingan kuprum tak tulen ini dia akan semakin menipis.
Jadi dia akan mengalami pengoksidaan. Pada katod pula, katod akan semakin menebal dan logam kuprum terhasil. Jadi kepingan kuprum tulen ini akan semakin menebal dan logam kuprum akan terhasil. Jadi persamaan setengah yang akan kita dapat pada bahagian anod, dia mengalami pengoksidaan. Jadi kita tahu Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Dia melepaskan 2 elektron. Dia mengalami pengoksidaan. Jadi dia semakin menipis. Pada katod pula, Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Dia menerima 2 elektron. Dia mengalami penurunan. Jadi dia semakin menebal. Elektrolit. Elektrolit yang kita gunakan ini mesti mengandungi logam yang ditulenkan. Kalau kita guna kuprum, maka kita perlu menggunakan larutan kuprum 2 nitrat atau larutan kuprum 2 sulfat dan sebagainya. Okey, kita lihat pada uji diri 1.4, soalan 1. Jadual 1.11 menunjukkan elektrolit, elektrolit dan pemerhatian pada anod bagi 3 sel elektrolisis. Sel elektrolisis yang pertama menggunakan elektrolit larutan kuprum berklorida UCl2 0.0001 mol per dm padu. Elektrodnya adalah karbon, pemerhatian di anod adalah gelembung gas tidak berwarna dibebaskan. Sel elektrolisis yang kedua pula adalah larutan kuprum berklorida UCl2 1.0 mol per dm padu. Elektrodnya adalah karbon, pemerhatian di anod adalah gelembung gas kuning kehijauan dibebaskan. Sel elektrolisis yang ketiga pula adalah larutan kuprum berklorida UCl2 0.0001 mol per dm padu. Elektrod yang digunakan adalah kuprum, pemerhatian di anod adalah anod semakin nipis. Okey, kita tengok pada elektrolit. Elektrolit ini kelihatan seperti sama tetapi sebenarnya adalah berbeza. Kerana apa? Kerana kepekatan. 0.0001 mol per dm padu adalah larutan yang cair, manakala 1.0 mol per dm padu adalah larutan yang pekat. Kita lihat pada soalan A. Namakan anion yang terdapat di dalam larutan kuprum 2 klorida CuCl2. Larutan kuprum 2 klorida CuCl2 mengandungi ion Cu2+, Cl-, H+, dan OH-. Dia minta anion. Anion bercas negatif, maka yang akan terpilih adalah Cl- dan OH-, iaitu ion klorida dan ion hidroksida. B. Nyatakan nama gas yang terhasil pada anod di dalam sel elektrolisis 1 dan 2. Gelembung gas kuning kehijauan dibebaskan ini adalah gas klorin. Manakala gelembung gas tidak berwarna dibebaskan ini ada dua, iaitu hidrogen dan oksigen. Tetapi hidrogen terletak pada katod, manakala oksigen terletak pada anod. Maka oksigenlah yang akan terpilih. Terangkan jawapan anda. Kerana apa? Kita lihat pada faktor elektrolisis. Faktor elektrolisis ada 3, iaitu nilai inot, kepekatan dan jenis elektrod. Untuk gas oksigen ini, nilai inot gas oksigen ini adalah lebih negatif, maka dialah yang akan terpilih. Manakala gas klorin ini adalah faktor kepekatan kerana Cl- lebih pekat daripada OH-. C1. Tuliskan setengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku pada anod sel elektrolisis 3. Sel elektrolisis 3, pemerhatian terdapat pada anodnya adalah anod semakin nipis. Apa yang kita belajar tadi, kalau menipis dia mengalami pengoksidaan. Jadi setengah persamaan yang akan kita dapat adalah Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. 2. Terangkan bagaimana hasil pada anod sel elektrolisis 3 terbentuk. Jawapannya adalah atom kuprum menerima 2 elektron menjadi ion Cu2+. D. Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku pada anod. Sudah semestinya anod mengalami pengoksidaan. E. Sekiranya eksperimen sel elektrolisis 1 diulangi dengan menggunakan leburan kuprum 2 klorida CuCl2, ramalkan pemerhatian pada anod. Leburan kuprum 2 klorida mengandungi ion Cu2+ dan Cl-. Anod. Anod adalah terminal positif, maka anion iaitu bercas negatif yang akan tertarik pada anod. Jadi jawapannya adalah Cl-. Jadi apa yang akan terhasil adalah gelembung gas kuning kehijauan dibebaskan. Soalan 2. Salin menggunakan susunan radas pada raja 1.35 untuk menyadur kunci besi dengan logam argentum. A. Apakah tujuan kunci besi ini disadur dengan argentum? Ada banyak jawapan, sama ada menahan kakisan atau untuk tahan karat atau untuk lebih menarik atau cantik atau lebih tahan lama. B. Selepas 30 minit eksperimen jalankan, Salin mendapati kunci besi masih belum disadur dengan argentum. 1. Cadangkan elektrolit X yang sesuai digunakan. Seperti yang kita belajar tadi, elektrolit yang digunakan ini mesti mengandungi logam yang disadur. Jadi ini gunakan argentum, jadi larutan yang boleh kita gunakan adalah larutan argentum nitrat, AgNO3. 2.
Apakah yang patut dilakukan oleh salin pada kepingan argentum dan kunci besi supaya kunci besi tersebut dapat disadu dengan argentum? Kita lihat pada rada 1.35. Pada sebelah kiri ini adalah cathode, manakala di sebelah kanan ini adalah anode. Apa yang kita belajar tadi, anode adalah tempat untuk menipis, manakala cathode adalah tempat untuk menebal. Jadi kalau anode kita letakkan kunci inilah yang akan menipis. Kita tak nak kunci ini yang menipis. Kita nak kepingan argentum ini yang menipis. Jadi apa yang kita boleh buat, ada dua cara, iaitu suasanakan terminal bateri atau sel kering, iaitu anode ini kita pindahkan dia ke kiri, manakala cathode ini kita pindahkan dia ke kanan. Atau cara yang kedua adalah ubah kedudukan kunci besi dengan kepingan argentum. Kunci ini kita letak pada cathode, manakala kepingan argentum ini kita letak pada anode. Soalan 3. Anda dikehendaki menjalankan eksperimen menurunkan logam nikel dengan menggunakan kaedah elektrolisis. A. Lukis susunan radas berlabel yang digunakan dalam eksperimen ini. Inilah hasil lukisan tersebut menggunakan komputer. Jadi sebelah kiri adalah anode, sebelah kanan adalah cathode. Pada bahagian anode, kita belajar tadi, pada bahagian anode mesti letak logam tak tuling. Jadi kita letakkan nikel tak tuling pada bahagian anode. Pada bahagian cathode pula kita letakkan nikel tuling. Elektrolit yang digunakan ini mesti mengandungi logam yang ditulingkan. Jadi kita gunakan larutan nikel 2 nitrat. B. Nyatakan pemahatan pada anode dan cathode. Pada bahagian anode kita ingat anode mengalami pengoksidaan, jadi dia semakin menipis. Jadi jawapannya adalah logam nikel menipis. Pada cathode, logam nikel menebal. C. Tulis tengah persamaan bagi tindak balas yang berlaku pada anode. Anode kita dah cakap dah tadi, anode mengalami pengoksidaan. Jadi tengah persamaannya adalah Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Dia menderma 2 elektron atau melepaskan 2 elektron. Pada cathode pula dia mengalami penurunan, iaitu Ni2+ tambah 2 elektron menjadi Ni. Dia menerima 2 elektron, jadi dia mengalami penurunan. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.